Baik, ada soalan? Jadi sekarang ni yang dalam ayat ni, maka it'am ini berfungsi seperti fi'il. Boleh? Seperti fi'il. Baik, agak-agaknya dia nak fungsi seperti fi'il apa tu? Madhi. Mudhari' ke amar? Madhi. Kan amar. Ha? Suruhan amar. Oh. Kebanyakan fi'il isim masdar ni dia kalau nak berfungsi kebanyakannya seperti fi'il amar. Oh, amal. Maka ni adalah suruhan. Maka ni bila dia dah macam fi'il, seolah-olah macam fi'il, maka melahirkanlah mangsa ni iaitu yatim. Yatim. Anak yatim yang makrabah daripada kalimah qarib. Qarib mana apa? Korobak. Abad, kerabat. Hubungan tu. Yang dekat. Karib. Kawan karib maknanya kawan yang dekat. Dapat. Kemudian za akan jadi apa? Kenapa dia naik atas tu? Tadi zi bari bawah, lepas tu za pula dah. Dalam ayat ni dia nak jadi apa? Kalau yang ni Ya, sifat lah. Yang sifat. kepada anak ya. Yatim. Tetapi kenapa dia tak tanwin tu? Sebab dia masih lagi bersandar. Bersandar. Bersandar je automatik sebelah akan jadi apa? Mahjur. Mudhaf ilaih. Kalau sebelum tu bersandar, sebelah ada confirm mudhaf ilaih. Kalau kita kata ni apa tanda isim bersandar. Okey, sebelah ada tu confirm dari bawah. Sebab Walaupun tengah itu ada yang Ustaz. Ada pertengah ada sifat tu. yang ke apa ke, yang penting kalau sandar je sebelah mesti mudhaf. Oh, okey. Sebab dia takkan boleh bersandar kalau sini bukan mudhaf ilaih. Kalau sini bukan mudhafun ilaih, macam mana dia nak sandar? Sebab mudhaf ilaih tempat sandar. Sandar. Tempat sandar tak ada, lepas tu kita khabar pula yang sebelum tu bersandar. Dia sandar kat apa? Kalau tak benda sebelah tu jadi mudhafun ilaih. Tentulah lebih kuat. Boleh? Baik, ada soalan? Tak ada. Ayat 14 tu Ustaz nak iqrab macam mana tak? Nak i'rab dia. Ayat 14. Pasal dia mula dengan haraf. Mula haraf. Dia kita buanglah. Lepas tu dia isim. Ma'tuf. Haraf ataf. Oh, bukannya bukannya dia jadi mutada bukan Tak boleh sebab ayat tak habis gini. Oh. Tu yang kita ayat dekat dalam Quran dia bukan berdasarkan i'rab tau. Ustaz, ni i'rab tak habis lagi, ayat dah habis dah. Kalau ayat tu habis pun kadang-kadang ni ayat 10 contoh kan. Ayat 10 kan. Yang ni ayat 11 contohlah. Kadang-kadang kan ni mubtada kat sini tau, khabar kat sebelah. Ada kat macam tu. Sepatutnya dudukkanlah dalam satu ayat kan. Kalau ikut biasa dia lah. Kalau ikut kita orang biasa ngaji ni. Dah mubtada satu ayat lah dengan khabar. Tak, kadang-kadang ada sebelah lah. Dalam surah Al-Alaq ada. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tu. Ingat lagi tak? Ke dah tak ingat? Ingat lagi tak? Iqra'. InsyaAllah ingat. Apa kita buka. Lupa buka. Iqra' baca kan. Yang ni surah Ad-Duha, Asy-Syarah. Al-Alaq, okey. Jadi dekat dalam ni, Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam. Ni wahyu pertama turun rap sampai ayat 5. Okey, selesai. Kemudian kalla innal insana la yatgha. Okey, ni isim inna, ni khabar inna. Maknanya ni isim inna, ni khabar inna. Siap ni? Okey. Ar-ra'ahu istaghna, ketika mana dia melihat bahawa dia tak memerlukan orang lain. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Okey, ni khabar inna, kita belajar dululah kalau buka buku. Khabar inna
Yang ni akan jadi isim. Patutnya isim inna dulu tau. Yang ni dia terbalik. Ara'aital lazi yanha. Okey, yang ni fi'il betul tak? Yanha. MB betul betul. Dia fa'il mudhari' tu Ustaz tu. Yanha tu. Ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Lepas tu dalam dia huwa fa'il. Sedangkan kalau huwa fa'il, lepas tu ambil lah sampai abadan ni kan, berhenti. Ara'aital lazi yanha 'abda. Sepatutnya macam tu lah. Kalau nak kira kan lah. Kalau nak kira kan ayat tu habis. Tapi tak, ayat Quran dia bukan stop atas dasar i'rab. Ingatkan kalau dia pasal dia mula dengan araf, lepas tu dia baris atas kan, at'amum tu kan. Saya ingatkan yang itu mubtada. Kan Kan sebab masa cerita itu yang lepas ataf saya dah bagi tanya dulu dah tadi. Lepas ataf apa pasangan dia? Maktuf. Maknanya bila sebut je ataf tu yang waw dekat dalam Quran masalahnya semua dia orang terjemah dan. Saya cukup tak setuju kata mana boleh dan, awal ayat dah suruh dan lah. Kalau macam ni tak apa lagi, memang bila dan dia mesti ada kait dengan cerita sebelum tau. Macam ni. Ya. Barulah boleh kita dan kan, saya makan nasi dan mi kari. Maka mi kari mesti dihubungkan dengan ayat sebelum nasi. Ya. Macam tu. Bila kita dapat susunan atur macam tu, barulah kita faham poin-poin dia. Jadi first point Allah nak cerita pasal Aqabah apa dia? Yang pertama adalah pembebasan hamba. Maka masih lagi kaitan dengan Aqabah tu. Atau makan. Sekarang hamba tak ada. Kita buat nombor 2 ni. Sebab Allah pakai atau. Lepas tu nombor 3 ni pula tak ada. Maka ni bukan poin ketiga ni. Yang ni au miskinan. Okey, ni huruf ataf betul tak? Okey, huruf ataf kita nak kaitkan selepas dia ni baris atas tu. Okey, dia isim lah, dia tanwin kan. Okey, kenapa dia baris atas? Kita nak hubungkan dengan mana yang baris atas? Dekat it'am ke dekat yatim? Yatim ah. Maka yang ni kena hubung kaitkan dengan yang ni. Baru kita kata dia maktuf. Dia ada hubung kait. Kita boleh bagi makan anak yatim yang dekat dengan kita. Contohnya anak buah kita. Yang pertama sekali macam tu kan. Kalau kita nak infak, nak buat korban ke apa ke kat Cambodia ke apa-apa kan, make sure mak ayah mesti settle dulu. Ni ibu dia buat korban sampai ke Kemboja ke apa. Dia tak salah benda tu, tetapi pengutamaan kita salah. Tiba-tiba mak tak cukup makan kat rumah. Ataupun ada adik-beradik lain yang sedang lapar. Maka dia ada kaedah ada sebenarnya kalau kita nak berkorban. Bersedekah. Nak sedekah kan, tak apa. Jadi yang pertama mesti settle ahli terdekat. Ahli keluarga lah Ustaz. Keluarga terdekat. Yang tu yang anak-anak muda sekarang dia gagal kat situ. Buat tu, buat ni, buat tu, buat ni. Mak ayah kat kampung tu kadang tu tak cukup duit belanja. Barang pun mahal sekarang. Kadang-kadang ada tu, ni adik-beradik lain pun ada gak yang lapar. Yang tu kena utamakan. Bukan saya nak kabarkan korban ni tak bagus lah. Bukan macam tu. Sekarang viral pula video. Tapi ada aulawiyat yang perlu ditekan. Benda yang diutamakan apa dia? Bukannya korban kat luar negara semua tu. Walaupun murah lah sikit kan. Tak salah lah benda tu. Tapi tengok adik-beradik lu. Tengok mak ayah lu. Tengok yang mana afdal Ustaz. Makcik-makcik. Kalau ada makcik duduk kat PPRT tu, pergilah. Hantar makanan kat dia. Itu lebih afdal. Dah selesai dah bahagian itu, okey. Nak buat sampai ke Brazil boleh. Umat Islam Brazil ke apa. Okey. Tiada masalah. Itu poin dia lah. Sebab Allah sendiri bagi tahu ada benda yang qarib ni. Maqarabah. Itu poin dia lah. Au miskin ataupun orang miskin. Maka miskin kita hubung kaitkan dengan tempat yang betul tau. Jangan kita hubung kaitkan dengan it'am tu. Maknanya poin ketiga tak keluar lagi.
Macam tu. Yang ni sebab kat sini je. Baik, sekarang ni Ustaz, anak yatim ke ataupun ahli waris yang terdekat semua dah okey dah. Okey, bagi makan orang luar pula, yang miskin pula. Yang za matrabah. Za matrabah ni makna apa tau? Yang bertanah ni. Ni daripada kalimah turab. Turab ni apa dia? Turab ni tempat kita balik ni. Oh, tempat. Ada lagu tu nama dia Farshi Turab. Farshi ni katil. Katil. Tanah. Katil tanah kat mana? Apa Ustaz? Katil tanah, bak kata Piramli. Kubur lah. 6 kaki kan? 6 kaki dalam tu. Kata tanah tu kubur Ustaz. Oh, boleh. Jadi kita kata matarabah daripada kalimah turab, tanah. Maknanya miskin yang bertanah tu. Boleh? Bukan ada tanah 3 ekar tu kan? Miskin sampai makan tanah lah. Ni miskin teruk. Ada tak di sana umat Islam yang makan tanah? Ada? Ada. Ada. Kat India tu Ustaz. Sekarang ni pula dekat Afrika tu. Afrika lagi kita pilih. Orang buat tanah tu, diorang buat biskut kan? Ya. Sian. Lepas tu dia makan. Itu memang miskin betul. Nampak tulang-tulang ni. Lepas tu lalat singgap pun diorang tak rasa kan? Tak ada lah penyakit taun lah Ustaz. Lalat-lalat banyak tu. Allah tarik satu nikmat, Allah Ya. buat nikmat sihat. Dia punya antibody dia lain. Dahsyat dia kuat. Sampai dong sampai ke mata, ke telinga lalat. Baik, soalan dia yang ni pula. Yang ni dekat dalam bab apa ni? Yang ni maktuf. Yang ni jadi apa kalau yang? Sifat. Macam biasa jadi sifat. Sifat. Yang apa? Tergantung kan. Kalau dah tergantung, dia bersandar lah. Kena sandar. Maka kalau sini sandar, sebelah jadi apa ni? Automatik jadi MI. mudhafun ilaih. Ilai. Kena belajar sebut penuh lah kelas ni. Okey. Dah lapar dah. Mulai. Mudhafun ilaih, maf'ulun bih. Tapi saya tulis MB lah. Yalah. Za tu dalam kategori apa Ustaz? Za ni dalam buku dia ditulis al-asma al-khamsah. okey, Asmaul Khamsah ni adalah nama yang 5. Oh, nama yang 5. Dia ada 5 nama yang dia tak berbaris atas dengan baris atas, dia berbaris atas dengan alif. Contohnya nombor tu ada 5 Asmaul Khamsah. Abu, kemudian Akhu, dia ada 5. Kemudian Hamu, kemudian Fu dan Zu. Abu mana apa? Abuka, Abika, Abaka. Dia berbaris depan dengan waw. Bapa kan. Dia berbaris atas, lepas tu dia berbaris atas dengan alif. Jadi akan jadi aba. Aba yang ni jadi akho. Macam tu. Akho, yang ni jadi hama. Tengoklah. Dia berbaris atas dengan alif, berbaris depan dengan waw, berbaris bawah dengan ya. Yang ni fa. Akhu adalah saudara lelaki. Abang lah. Bukan saudara sepupu tu tau, abang. Khamsah pakcik. Hamu. Hamu pakcik. Hamu father-in-law. Father-in-law. F-I-L. Bapa mentua. Pau satu lagi, pau tu mulut. Fu mulut. Bukan fau. Fau tu yang penyampai era tu. Fafau. Lepas tu Zu lah. Jadi Tuan Haji Zul sebenarnya ada adik-beradik kandung yang lain ni. Iaitu adik-beradik ni. Dan dia berbaris bawah dengan ya tau. Dia akan jadi bunyi nombor 1. Kalau baris bawah, Abi. An Abi Hurairata. Akhi. Lepas tu nombor 3, Hami. Nombor 4, Fi. Nombor 5, Z. Bila masa kita gunakan baris-baris Ustaz? Tengok Arab lah. Tengok ayat tu. Tengok yang sebelum tu lah. Tengok ayat tu. Tengok ayat tu.
macam ayat 6, ayat apa ni, ayat mana tadi Macam nasi tadi tu lah. nasi tadi okey. Yang ayat 14 tadi pasal sebelum dia tu baris bawah, dia pun baris bawah. Sebab ni dia sifat Habis. kepada ni. Oh ya. Baris bawah lah pakai Z. Yes. Yang ni dia sifat kepada ni baris atas. Oh. Okey. Maka dia akan jadi baris alif lah. Dia berbaris atas dengan alif. Dan ni kalau orang kata ni sifat kepada siapa? Yatim. Kenapa tak ikut baris atas tu? Ni baris mati ni. Dia kata tu. Oh, ni adalah nama yang 5. Asma' 5. Asma' 5 ni dia berbaris atas dengan alif. Kita tengok. Oh. Maknanya dia mansub bil alif. Berbaris atas dengan alif. Nama yang 5 Ustaz ya? Ni 5 ni. Ni memang tak bertukar lah 5 ni. 1, 2. Abu Salah dia nak ngingat bahasa Arab ni. Warning pula. Itulah tu. Memang tak. Ismail dia beradik lah ni Ustaz. Nama Ismail 5 ni. Abu, Aku, Hamu. Tapi yang banyaknya Abu dan Zu je. Ustaz, macam mana nak motivasi Ustaz? Dah mula rasa macam terjemahan je dah. Yang penting dapat terjemahan je. Taklah macam baca buku terjemah apa ni, baca je lah terjemahan Al-Quran ni, rasa dah mula macam tu lah. Tak sama. Aku nak buat Ustaz. Apa dia? Rasa dah tak mampu lah nak hadam. Bumpu, insyaAllah. Tunggu, sabar. Sabar. Ini kan antara wasiat. Follow lah. Asma Ustaz. nama. 5 nama. Asma ni nama. Dulu kita tak pandai mengaji, belajar dengan Ustaz Najib. Najib sodap dah mengaji masing-masing. Bunyi pun dah tahu macam mana. Yes. Jadi kita dah mahir dah pasal Quran ni. Lepas tu Ustaz Najib pun beri wasiat, belajar bahasa Arab. Kenapa dalam bahasa Arab tu ada apa ni? Macam-macam lah. Jadi kalau tak ada bahasa Arab, cuba bayangkan kita ambil terjemahan saja. Jadi bila ada terjemahan, kita baca daripada atas tadi, apa itu aqabah? Aqabah ialah pembebasan hamba atau beri makan pada hari orang-orang lain semua kebuluran. Yatim yang makrobah, kita tak ada urut nak balik kat mana yatim ni macam tu. Okey, yang empunya yang dekat atau ni nak balik kat siapa? Kalau dalam bahasa Arab dia kena bahas semua tu. Jadi atau ni kena balik kat sini. Nanti dia takut kita keliru, atau bebaskan hamba ataupun miskin yang matrobah. Oi, bebaskan orang miskin juga. Macam tu. Bukan maksud dia tu. Bagi duit. Dia maksud dia ada berhubung kait dengan ayat-ayat yang Dia sebelum kena ni kan. susun betul-betul ayat ni. Jadi ayat yang pertama tadi Allah kata aqabah tadi apa? Aqabah tadi Beri makan. aqabah tadi kita kata bebas. Aqabah hamba. Bebas hamba. Lepas tu atau atau dia pakai atau kat sini tau. Atau beri Makan. beri makan. Orang Beri makan kepada siapa? orang yang kebuluran. Ke apa benda? Golongan lemah yang dekat. Golongan lemah tu yatim tu. Yatim sebahagian ulama kata dia bukan anak yatim saja tetapi golongan lemah. Golongan lemah ni macam ibu tunggal. Apa lagi Okey, Banyaklah. orang tua-tua, makcik-makcik, pakcik-pakcik, golongan lemah. Okey, atau dia atau kat sini. Bukan atau kat sini tau. Faham tak? Jadi bila kita belajar bahasa Arab kita nampak baris dia okey. Miskin ni atau ni dekat mana? Tadi atau beri makan. Kita nak atau kan dekat mana? Jadi golongan atau tu kat sini tau. Macam tu. Dekat dia kelompok beri makan tu. Jadi kalau kita tak nampak macam ni kejap. Jadi saya buat macam ni dulu. Jadi poin dia yang pertama tadi aqabah. Bebaskan. Kita boleh keluarkan poin lah. Aqabah ni apa dia? Bebas hamba. Yang aqabah ni apalah. Okey, bebas hamba atau apa tadi? Bagi makan. Dia beri makan. Okey, bagi makan tu baru atau kat sini. Bukan ke atas, bukan ke hamba tu Bukan kat hamba. Bukan kat hamba. Okey. Jadi masa Allah kata golongan miskin tadi tu, golongan miskin bertanah tadi tu,
Jadi Allah sebut atau tau. Atau tu kat sini ke dekat sini? Kat situ. Jadi bila kita tengok belajar bahasa Arab, okey dengan barisnya, okey ni sesuai kat sini ni. Dia atau kat sini. Jadi kita dapatlah buat ni. Nak buat gambar ni. Pada golongan. Lepas tu nanti kita tengok lagi. Summakana habis. Okey. Maka ni ialah yang gambaran apa yang Allah sebut daripada ayat tadi tu. Aqabah apa? Bebas hamba ni. Jadi orang tahu Arab dengan baca terjemahan sangat berbeza. Sangat-sangat. Dia tak boleh keluarkan point, dah pening kepala dia. Sebab bahasa Melayu dia tak ada baris. Tak ada baris. Dia main lunggah lah macam tu lah. Satu lagi Ustaz yang domel Ustaz. Domer problem kan nak rujuk kat siapa kan. Bahasa Arab ni Mas ni, kalau belajar bahasa Arab dia akan mengajar kita kehalusan. Domel nak rujuk kat siapa. Detailing orang bagi detailing. Golongan apa? Sebenarnya macam nak Kalau Ustaz. Golongan miskin, golongan yang lemah. kita detail satu kenapa macam ni, kenapa macam ni. Ibu tunggal. Baca terjemahan dia akan baca, dia buat ayat lain sikit, dia tukar sikit lah. Kalau miskin, InsyaAllah Ustaz. Dapat sambung. Tapi yang tadi tu saya nak, tu adalah antara wasiat Ustaz Najib lah. Minggu depan kita boleh belajar kot ilmu ma'ani. Summakana minallazina. Dalam ilmu ma'ani ni, okey sekarang ni macam ni. Dalam bahasa Arab yang kita dah belajar ni kan, kita ada belajar yang pertama, saya letakkanlah poin yang dah belajar, perkataan. Perkataan tu lah, setiap perkataan kita kenal dan ada makna-makna yang kita perlu ulang kaji lah. Masrobah ni nanti, ini dalam 3-4 minggu hilang makna ni. Kebuluran ni. Kena pula kita lah jenis konyang tu. Bah tak ingat. Jadi perkataan, ada perkataan yang kita kenal, isim fa'il huruf. Isim fa'il huruf ni lah. Fa'il dan haraf. Kemudian kita ada belajar pula yang kedua adalah barisnya. Itu tata bahasa lah. Tata bahasa. Mubtada'nya, khabarnya, fa'ilnya, MB-nya. Kemudian yang ketiga adalah kita ada belajar sedikit tentang sharaf, iaitu perubahan perkataan. Perubahan perkataan. Yang nombor 2 tu baris tu nahu Ustaz. Ni nahu ni. Nahu Nahu kita ni. Lepas tu sharaf tadi ilmu morfologi, perubahan perkataan. Telah makan, sedang makan, makanan itu. Dia ubah-ubah daripada makan dia asal. Lepas tu nanti kita akan terangkan, yang ni kita tak belajar secara detail sokot pening ni. Kita belajar sikit-sikit perkataan ni daripada madhi, mudhari' dia, madhi dia apa macam tu. Kemudian hari ni kita nak, minggu depan kita mulalah masuk yang keempat ni kot. Jadi habislah ilmu bahasa yang saya ajar lah. Yang ni akan pecah kepada 3 lah. Ilmu bayan, ma'ani dan badi'. Jadi semua benda-benda ni kita gabungkan, lepas tu kita praktikkan pada ayat Quran. Daripada segi bahasa, nahunya apa dia? Daripada segi sarafnya apanya? Balaghahnya ada tak dalam ayat ni? Mana balaghah kan? Bayan ke badi' macam tu. Balaghah ataupun mana dia? Balaghah tu sendiri adalah metafora bahasa ataupun retorik bahasa. Retorik tu tak retorik? Retorik, metafora. Metafora bahasa Atau dia punya anu lah. ataupun retorik. Nak katakan macam apa? Syair macam tu kan? Ya. Kan? Retorik mana? Retorik. Retorik. Itu bahasa orang putih tu lah, tak faham tak? Retorik ni senang dia, orang-orang politik retorik lah kata-kata dia. Ni hanya retorik semata-mata. Apa makna retorik ni? ulang-ulang. Cakap je lah. Sembang je lah. Sembang lah kan. Cakap Tu yang saya, kalau orang yang terlampau ta'assub politik, saya penat. Tak apa lah, kalau nak main politik main je lah. Saya tak ada masalah pun. Saya biru pun saya, hijau pun saya, oren pun saya, biru muda pun saya. Mana-mana saya boleh masuk lah. Muslim, nahnu muslimun. Rugi saya rasa. Kita rugi banyak masa. Duk main pilihan raya,
pangkar dia lompat ke tempat lain pula kan. Tahu monong yang pangkar. Dah lah pangkar kena beratur. Lepas tu fatwa pula keluar sebelah. Fatwa Syekh keluarkan wajib kita keluar mengundi. Tetapi jarang fatwa keluar selepas terpilihnya pemimpin, wajiblah pemimpin taat kepada Allah. Tak ada. Semuanya ni ontok kan. Geram tu kata. Tapi time Dan Anayub memberi bantuan kepada pengundi. Ustaz, dan memberi bantuan kepada pengundi. lah betul-betul lah buat kan. Kita tak apalah letih. Okey lah betul-betul kan. Buatlah betul. Ini Kita kena bercakap dengan PM tu Ustaz. Orang dapat dekat Negeri Sembilan ni sajalah. Tuan pergilah kat Salatiga tu sendiri lah. Dekat taman saya sendirilah. Semalam duduk budak perempuan pakai tudung, elok, susun, tiger beer. Allah, hina sangat. Umat Islam dekat negara Islam, saya kata, wah, pakai elok dah, apalah pergi susun arak tu, saya kata. Tak boleh susun arak, saya kata tu. Saham baik minum, saya kata tu. Sama je, saya kata. Susun arak tak boleh, jual arak tak boleh. Promosi arak tak boleh. Saya cakap, kita kat negara kita ni, kau tak payah buat tu, kata tu. Tak pun cek kerja lain, saya kata. Tapi orang tak ada kuasa yang boleh menghalang benda tu. Dan si peminum arak ni pula betapa low classnya. Arak kat luar negara, dia ada kedai arak khas. Mana ada jual kat kedai runcit. Macam kat Mesir kan, dia ada arak. Barulah nampak first class sikit kan. Ini lah kat Speedmart, kat 70 dia jual arak. Tak boleh buat apalah. Jadi sebenarnya dekat situ ada saham dosa. Jadi saya bersuara itu. Saya kata apalah awak pakai tudung lawa lah. Saya kata, tapi mana boleh susun arak ni? Mungkin diorang tak tahu kan, jahil. Tapi pemimpin kena jawab semua tu. Para mufti semua kena jawab. Kuang-kuang dia kena bersuara tak? Lepas sikit kan dia punya beban. Dia kena lepas kan. Dia kena keluar kan. Lepas tu dia kena bagi tahu dekat orang taman macam mana nak buat. Contohnya taman tu bawa suara masjid taman tu pergi 7E tu hentikan penjualan arak. Dia kena bagi cadangan, bagi jalan, bagi surat macam mana nak buat untuk hentikan dekat taman yang majoriti kita, majoriti orang Islam. Okey. Tapi tak apalah, biarlah. Jadi saya kata orang politik adalah retorik semata-mata. Boleh? Mungkin dia buat, mungkin dia tak buat lah. Dia ambil hati pengundi lah tu. Dia cakap tak suruh bikin kan. Dia retorik ni macam ni. Dia macam sekadar macam mana Macam melepaskan macam lipstick lah. Macam lipstick, bedak semua tu. Tu retorik lah tu. Faham tak? Retorik ni maknanya kalau buanglah semua tu, Allah roman macam tu. Dah ada pakainya yang tutup, semua yang putih kan. Apa nama dia tu ha? Yang macam cat tu. Dia cat, dia cerah, pakai lipstick, pakai ni. Yang dia orang banyak jual tu sekarang ni. Apa nama dia tu? Memang lain kulit dia. Maskara tu belum rentik. Saya tengok kawan saya tu, apalah lain lawa pula kau kita menikah. Rasanya masa belajar lu celebet. Rasanya lain Roman. Dah pakai make up tu lain betul loh, dah macam model lah tu. Lain tu ni kan. Lepas tu dah balik raya-raya lah, dah tak pakai tu. Apa betul kan. Yang maknanya retorik saja masa nikah. Topeng ya. Topeng kan saja. Macam kiasan lah. Baik, tak apa, nanti kita sambung je lah. Kita belajar. Cuma yang tadi tu pakai terlampau tebal sangat. Maka hukumnya tabarruj haram. Kalau ada anak perempuan dan sebagainya, pakai biasa-biasa. Dia tak boleh bertabarruj. Termasuk ustazah yang masuk TV. Pakai tebal sangat. Kalau ustazah yang saya tengok yang istiqamah, Ustazah Asma. Ustazah Asma macam tu Roman kan. Nampak macam penat. Dia tak pakai lipstick tebal lah. Dia bagi tudung pun sengit-sengit. Yang tu okey.
Dia tak boleh berkilau yang tu tak boleh. Macam pengantin selalu lah. Tapi yang kawan saya tu belajar Azhar tu. Saya tengok, ni dah tabarruj ni. Dia jatuh hukum tabarruj. Maka hukumnya haram. Bercantik-cantik untuk orang luar. Tak boleh. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Minggu depan lah kita belajar balawah secara detail. Nanti apa tu bayan, badik. Ni ma'ani ni, ma'ani. Bukan bayan. Ma'ani. Ustaz, yang kat nombor 4 tu ada nama ni betul. Ma'ani. Ni. Yang bayan. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.